أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من المعزون في التعبير وجعلهم من المعزون في السماء. اللهم اجعل قلوبنا نقية تقية صافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، اللهم زدنا علما نافعا، وزدنا فهما وأكلا وأدبا. اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، اللهم أحينا بحياة العلماء، وأبتنا بموت الشهداء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين الآمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم اعلم أن هذه العقبة التي هي عقبة العلم عقبة كؤود. ثم kemudian daripada engkau mengerti akan bahwasanya ustaz itu satu perkara, satu orang yang membukakan akan jalan dan memudah bagi engkau tu kita. Thumma ay ba'da an arafta annal ustaza fatihun wa musahilun wa tahsilu ma'ahu ashalu wa arwah tu. I'lam, ketahuilah engkau, anna hazihil aqabah, akan bawasa dan sesungguh bawasa ini aqabah, ini bongok, ini jalan yang susah ni. Bongok mana? Allati hiya aqabatul ilmi, yang ia allati aqabah tu, aqabatul ilmi ialah dikata aqabah ilmu. Bongok yakni satu jalan yang payah untuk kita nak berjalan, yang tepi-tepi bukit rasanya. Aqabatul ilmi ni aqabatun ka'ud, yakni satu aqabah dan bongok yang sangat-sangat payah. Satu bongok yang payah, ia susah kita nak berjalan. Susah kita nak berjalan dalam ilmu ni. Makna kata kena kita sabar, kena kita mujahadah, kena kita melawan nafsu kita, dah kan? Walakin biha, sungguh kata dia tu payah jalan ni, dia payah kita nak berjalan, susah kita nak dapat dia. Walakin biha, dan tetapi dengan dia, dengan aqabatil ilmi ni, yunalul matlub, dicampaikan dengan dia. Dicampaikan biha ay bi aqabatil ilmi al matlub, benda yang ditutup oleh kita. Makna benda kita dok tutup, benda kita dok cari, maka nak hasil benda kita dok tutup tu tak lain tak bukan malaikatnya dengan ilmu, dengan aqabatil ilmi. Wal maqsudu, dan perkara mutlamak yang kita nak, maksud yang kita nak, tujuan kita, maka dengan ilmu nilah, aqabatil ilmi lah dapat maksud kita sampai kepada Allah, sampai kepada tujuan kepada Allah, dapat keredaan Allah, semua dengan ilmu. Naf'uha, bermula kegunaannya, kegunaan bagi aqabatil ilmi. Naf'a dia, kegunaan dia, faedah dia ni kathirun, amat banyaklah ia. Naf'a ilmu, daripada kita tak reti semaya, boleh kita reti semaya. Daripada kita tak betul lah semaya, maka kita boleh betul semaya kita, mana betul mana tak betul. Dalam ibadat kita tertipu, mana tertipu, mana tak tertipu, mana sebenar tak sebenar, semua ni dengan ilmu. Wa qat'uha, dan pula nak melakahi akan dia, yakni kita nak kerak, nak menjalani akan dia, akan aqabatil ilmi ni, syadidun, ialah sangat payah ia. Kita nak lakah, kita nak menjalani, kita nak lakah dia, nak lepas daripada ilmu ni, kita nak dapat berjaya dengan ilmu, maka sangat-sangat payah jalaninya. Wa khataruha, dan bermula kebahayaannya, kebahayaan bagi aqabatil ilmi ni azimun, sangat-sangat besar, besar sangat.
Kebahagiaan dalam ilmu ni banyak tipu daya lah tu lah. Duk ngaji molek-molek. Tiba-tiba orang tuanya sakit. Tak boleh mengaji tika tu. Duk ngaji molek-molek. Dia berkhabar orang tua tak ada sara. Hanya jadilah. Kebahagiaan dia tu besar sangatnya. Banyak kita tengoklah. Ngaji tengah duk nak serak-serak. Pop pergi caping. Motai. Supaya tak ada ikau dah kan. Ngaji molek-molek tengah duk naik duk baca kitab apa gitu ni. Orang tua rumah sakit dah. Dia orang tua rumah sakit kita hati dibelah. Orang tua atik ngaji jadi punah ngaji kita. Ni jak kata kebahagiaan dalam menuntut ilmu ni sangat-sangat besar. Kadang-kadang orang ni dekat-dekat nak siapa kemocok salah tak naik nyo sat ni nak naik dia nak boleh pulah buah dah tapi dok nak tara duk bawah buah. Ngaya ni duk di bawah buah tak ada naik atas tanah lagi. Tak ada naik atas main lagi. Duk buah turun tika seru turun. Nak siapa mocok dah. Nak siapa atas gambar atas main dah. Atas gambar. Orang panggil di atas nu dah. Di atas main nu dah. Nak boleh tajak buah, boleh pulah buah. Tapi turun mari dengan seni-seni. Ni orang panggil kebahagiaan dia tu amat besar. Kam man adala anha. Beberapa banyak. Beberapa banyak sangatlah. Man adala anha. Mereka yang berpaling ia man. Orang yang berpaling banyak sangatlah daripada orang-orang yang berpalinglah ia. Soal kita pakai man syartiyah tak apa. Kam man adalah beberapa banyak siapa-siapa yang berpalinglah ia man anha daripada aqabatil ilmi. Orang yang paling daripada aqabah ilmu. Orang yang paling daripada mengaji. Orang yang tak peduli dengan mengaji. Tak mau mengaji weh. Fadalla maka nascaya sesatlah ia man. Siapa-siapa hak yang berpaling banyak sangat orang paling orang tak peduli dengan tetangga mengaji. Lebih-lebih lagi akhir zaman yakni berpaling daripada mengaji agama. Ni kau sesat lagi. Kau sesat lagi. Kau jauh lagi. Kau paling jalan lagi. Kenapa? Kerana ia tinggalkan orang panggil ilmu. Ia tinggal menuntut ilmu. Lebih-lebih lagi daripada ilmu tiga. Ilmu tauhid, ilmu sir, ilmu batin dan pula ilmu fiqh. Maka orang ni sangat-sangat sesatlah jalan. Kalau ia pergi pun tak siapa ke tempat gigi paling klik. Gigi paling. Orang sesat lah bukan. Gigi musim klikkah dia. Musim-musim klikkah. Sebab apa? Sebab ia sesat jalan. Nak pergi tahu ke mana? Supaya juga orang sesat dalam ilmu. Maknanya tak ada ilmu. Gigi motain klik. Gigi motain. Kalau semaya pun duk jadi tak sah. Semaya pun jadi tak terpakai. Semaya pun jadi tak kena. Duk musim kau tu. Dah. Sebab apa? Sebab dia lari. Dia tak peduli. Dia tak belajar. Sebab tu dia sesat. Kalau orang tu sesat dunia akhirat kena mengaji. Kena belajar wi sungguh-sungguh. Belajar wi reti, belajar wi pandai. Bak semaya wi pandai bak semaya. Bak hati pun wi pandai bak hati. Bak akidah pun wi reti bak akidah. Baru dia tak sesat jalan. Wa kam man sakam salakaha. Dan beberapa banyaknya siapa ataupun mereka salakaha yang berjalanlah ia man akan dia akan aqabatal ilmi. Banyaknya mereka yang menjalani tapi jalan ni tak sungguh. Hak saat ni paling terus tak ada peduli mula lagi dah kepada ilmu, kepada aqabati tak peduli, tak padu. Hak tu sesat terus. Hak ni kalau yang ngaji pun ngaji orang panggil tak suk jalan. Kalau ngaji pun mujahadah ya tak siapa tengok. Tu sebab dalam tu wa man salakaha min ghairi ijtihadin wa ihtiyatin. Orang mana yang berjalan di tengah masalah aqabatal ilmi tapi bukan dengan kesungguhan. Ngaji pun wak main malam ngaji dia mau ngapa je ngapa wak relax tak ada bersungguh. Piang ngaji pun dobik rata kada wak mutu tik wak kapal tu baik tik. Ngaji tak sungguh lah. Kama dia kesungguhan dia tak siapa tahap dan beringat dia dalam medan ilmu pun tak beringat sangat. Fazalla maka gelecohlah ia man. Maka nascaya tersalahlah iaman. Kalau orang ni ngaji tak siapa tangga, golik ke dia nak gelecoh lah di dalam medan ilmu, di dalam masalah tua, masalah di dalam medan ilmu, dalam masalah ilmu, dia nak silap, dia nak salah sebab ilmu dia tak siapa tangga. Jadi seolah-olahnya galah tu nak gahat tak siapa ke buah, gahat gabar-gabar gelecoh seperti itu dak gahat wah. Tapi galah tak siapa, patutnya jinyek ke piah melipat kaki gelecoh salah kaki geliat kaki sebab galah kita tak siapa. Supaya tu juga orang yang ngaji tapi tak siapa tangga kesungguhan dia
maka orang kadang-kadang dia tua tu ikut hawa nafsu dia. Kadang-kadang dia tua dengan keadaan perasaan hati dia, bukan dengan ilmu yang dia pernah. Maka gelecahlah orang tu, silatlah orang tu di dalam medan ilmu, dalam tua masalah. Wa man wa kam min taihin fiha, dan beberapa banyak daripada orang yang sesat. Taihin tu aidallin anit tariq. Sebab tahal insan, dia kata wa huwa gapo dia katanya minta ihin, yani aidallin anit tariq, yakni orang yang sesat, yang terpeling jalan, tu mana tersesat daripada jalan. Dia kata dallin, mana taihin tu makna huwa ismu fa'ilin min tahal insan fil mafazati biyatihu tiha, yakni mintahal insan, yakni seorang manusia yang sesat lah ia fil mafazati, yakni orang panggil ta'ihin ni mik daripada fi'il madi tahal insan. Apa tahal insan? Yakni sesat oleh manusia fil mafazati, yakni di dalam pada taha fi'il mudhari yatihu tihan. Sebab tu Nabi Musa sesat dia tu di dalam pada teh. Pada teh tu pada yang sesat lah Puak Musa, 12 kumpulan daripada umat-umat dia, kaum dia tu beratus ribu duk sesat dalam pada teh. Sebab tu panggil pada teh. Pada Musa, pada teh tu padanya yang sesat oleh Musa dan sesat oleh kaum dia beratus ribu di dalam pada tu, pada teh. Sebab tu panggil tih. Apa tih? Taha yatihu tihan, makna sesat manusia. Ni manusia yang sesat daripada jalan fiha, di dalamnya, padanya pada aqabatil ilmi, ia duk tersesat di dalam masalah medan ilmu, dalam maqam ilmu, dalam martabat ilmu, dalam masalah aqabatil ilmi. Ada mutahayyirun, tercengilah ia bahasa cengih, duk peling di dalam masalah aqabati ilmi. Kadang-kadang dia nak pergi tak siapa, supaya pok kita bukan siapa belaka ni, pok ngaji. Kadang-kadang tok guru surah bab nahwu, dia tak siapa tengok, otak dia mikir tak siapa, duk peling tetangga mubtada. Kadang-kadang duk peling bab tanazuk, bab istira. Apa makna istira? Istira makna berfikir. Berfikirlah oleh gapo saat ni tu, oleh amil saat ni ke apa dah nak kepada domain. Payah terfikirlah mana domain dengan aminnya, ataupun tanazuk duk berubuklah oleh beberapa amil pada satu makmum. Berubuk ke mana? Dia tak siapa, dia duk peling, dia duk sesat di dalam jalan ngaji dia tu, masalah ilmu dia jadi sesat. Banyak orang kita sesat dalam ilmu. Sebab tu perlu pada tok guru yang tunjuk jalan, tok guru yang suruh jalan. Sebab di dalam ilmu ni banyak orang nak sesat. Tapi sesat le fiqh je hingga lagi, sesat le akidah ka wal iazubillah. Sesat le akidah, sesat macam salah nah. Banyak orang kita sesat setengah-setengah daripadanya, supaya kita tahu Mu'tazilah. Ia sesat di dalam akidah. Mana? Ia kata nak tengok Allah Ta'ala tak boleh di akhirat. Sesat dia. Sesat nah. Sebab duk takwil ayat tu, ayat fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Jadi ulama ahli sunnah mentakwil pada istiqrar, yakni jaizun, tetap Allah Ta'ala, yakni bukit saat ni tak utuh. Itu orang panggil perkara yang harus bagi Allah. Tuhan nak mentetapkan bukit, tak sewi kocok, tak sewi gonyek, tak sewi utuh, harus bagi Allah. Allah nak wip gonyek, nak wip kocok begitu, pun harus bagi Allah. Ahli sunnah ya teng kok tu, ya gi kok tu. Makna kajian ulama ahli sunnah ya tak jadi sesat. Sebab apa? Boleh tengok Allah ialah di dalam dunia, ialah seorang saja Nabi SAW. Tapi lain pada Nabi tak boleh. Tapi akhirat tu cacing lagi pula nyata-nyata orang boleh tengokkan Allah. Berdalil nak di ayat kata fa inistaqarra makana fasawfa tarani. Tapi Mu'tazilah tak boleh tengok ru'yatullah ghairu jaizin, tak harus sekali-kali di akhirat. Tu dia panggil sesat dalam ilmu, sesat di dalam takwil, sesat dalam kaji. Wa kam min habrin munqatiin, dan beberapa banyak daripada orang yang meheh. Habrin dalam dia kata hasijasirin, hasirin. Kata setengah tu tengok dalam nuskah dia kata wa kam min hairin. Patut tahu fil mukhtar hara ya haru hiratan wa hiran. Ada bisukunil ya
fihi ma tahayyur, mana tercengih pada pekhija dia jadi duk jadi wawih pada khija dia. Tapi dia kata sini wa kam min habrin, dan beberapa banyak daripada habrin, yakni orang yang banyak beberapa banyak orang yang mihi akan ilmu, mihikan ilmu saat itu, munqatiin, yang berputus-putuslah ia di dalam ibadah. Orang ni ngaji banyak, mihi dalam ilmu, bijak dalam ilmu, tapi duk jadi putus-putus dalam ibadah. Wa amatik tak wa amatik, wa amatik kada tak wa amatik, wa amatika tak wa amatika. Dia tu mihi sangat, pahal sangat dalam ilmu, reti sangat bab fiqh, reti sangat bab tasawuf, tapi amalan dia jadi putus-putus dah. Banyak tengok pok ngaji bukan boleh buat amal belaka, pok kita duk ponok. Lah ni tak apa boleh buat amal belaka sebab orang duk tekan, tapi kalau duk kampung sikit lagi. Bukan semua kita ngaji boleh buat amal belaka ni. Bukan semua kita ngaji boleh pergi jemaah belaka. Sebab tu banyak orang mihi ilmu tapi duk jadi putus-putus dalam amalannya. Ni kena doa dengan Tuhan lah. Doa dengan Tuhan, banyak berdoa dengan Tuhan, minta dengan apa yang kita ngaji, minta lah jadi naf'at, boleh kita guna, boleh kita pakai pada masa tua kita, insya-Allah deh. Lah ni belalah kita tak boleh buat amal mana pun, tapi kau tua kau molek, kau tua kau juru, kau tua kau banyak buat amal, kau tua kau rajin. Nak lagu tu belalah ni tak ada lah mana pun, tapi kau tua tu kau baik tu nak sekalinya. Allah ni tak ada lah mana buat amal koda-koda jaga jemaah, jaga sunat, tapi sekitar mau wirid tu, tambah wirid ni, tambah sunat tengah malam, tambah cukup lekat. Hak ni yang kita nak. Walaupun lah ni duk berputus-putus, kita azamnya satu hari ilmu hak mana aku ngaji, aku nak boleh buat amal weh. Dah ngaji bab sunat, nak boleh buat sunat. Mulat-mulat kita ni kurang-kurang kapik waktu tu nak lekat. Kena lekat weh. Kita tu pakai dah kena lekat. Sebab tu kalau orang ngapa, kalau ngapa Quran lebih-lebih lagi, sunat kapik waktu ni kena jaga. Siapa yang boleh jagakan kapik waktu, orang ni boleh jaga Quran dia. Pas lebih kita foto pakai hak dok ngapa, kalau nak ingat mata lepala semua, jagalah kapik waktu tu baik-baik. InsyaAllah Tuhan jaga kita. Dan kita jaga Tuhan, jaga agama Tuhan, jaga titah Tuhan, InsyaAllah orang panggil dengan rahmat Tuhan, ya akan likung kita, ya jaga. Sebab itulah orang ni kan dia boleh ngaji semua. Sebab apa dia boleh buat amal semua. Kita ni buat ngaji poya ke, tapi nak buat amal tak boleh. Ni hidayah, ni dilalah Allah, ni tunjuk ke Allah, Allah Ta'ala pimpin. Dan Tuhan pimpin dia jadi ringin sendiri daripada ibadat dan taat dia tu. Wa kam min salikin qata'aha, dan beberapa banyak daripada orang menjalani akan ibadat. Orang tu duk menjalani akan ibadat, jalan ibadat wa amal ibadat, qata'aha, memotong ia, mengerak ia, memutuh ia, akan dia akan aqabatal ilmi. Orang ni buat amal tapi tinggal ngaji. Hak ni susah kak ni. Susah kak ni. Ngawak amal, siapa tak mau ngaji? Orang ngajar sifat tu baik luar. Ni tak say kak ni. Wa amal tu rajin tapi ngaji tak say. Tak say juga. Sebab Imam Ghazali kata dah dulu, wa amal pun jangan siapa tinggal ngaji, lepas tu ngaji siapa tinggal wa amal. Tak say juga. Dua-dua tu kena pergi sekali. Beberapa banyak daripada orang menjalani tapi jalani ibadat tapi tinggalkan amalan, tinggalkan ibadat fi muddatin yasirah, pada waktu dan masa yang sedikit, masa yang sekejap untuk nak sampai kepada matlamat dia. Setengah orang tu banyak sangat dia berjalani dalam ibadat tapi dia tinggalkan keadaan dia saat itu belajar dan mengaji pada masa satu ketika. Wa akharu, dan seorang lagi yang lain pula, bermula orang yang lain daripada kumpulan yang pertama. Kumpulan yang pertama dia saat itu tinggal belajar, ngawak amal tapi tinggal belajar. Wa amma siapa tinggal belajar satu ketika, satu masa. Dan satu orang lagi wa akharu, yakni wa rajulun akhar, wa syakhsun akhar, yakni seorang laki-laki yang lain pula. Kita katanya seorang yang lain pula mutaraddidun, duk jadi pergi datang lah ia, duk jadi was-was lah ia, duk jadi wawih lah ia, fiha,
padonyo ai fi aqabatil ilmi. Duk jadi wawi, ngaji pun duk jadi jelo ko bukan hak ku duk wa amal ni. Jadi hak ku duk pegang ni betul ke tak betul ni. Ngaji cekak-cekak dah, tapi duk jadi waswas. Di dalam ilmu dia hak duk pegang tu duk jadi waswas. Siapa masalah mana? Duk waswas, duk taraduk, duk pergi datang tetengah medan ilmu aqabatil ilmi ni 70 sana. Siapa masa 70 tahun weh. Duk jadi wawih dalam keadaan ilmu dia tu siapa 70 tahun. Ada ni orang tua-tua pun banyak ngaji-ngaji lama tapi duk jadi wawih, duk jadi syok, duk jadi tak puas hati, tak jadi kejak dalam mengaji dia. Yang ngaji cekak tapi pegangi dia tak jadi kejak. Orang tu kawa, orang gonyek-gonyek mula jadi metang dah. Dia tak kejak. Dia pergi tak kejak supaya kita misal masalah orang ngaji tak kemah ngaji lama cekak, orang gonyek hanau. Mula peling lu. Kalau orang gojek pak Tuhan ni, dia mula jadi jelok ni. Nah, demo kata muta Tuhan dah. Pak Tuhan dah mana kau dali? Mun kata Tuhan kuasa mana kau dali dia? Dali supaya kita buat kerja kita ni gagah. Padahal kita gagah, tengok tu kebun kita tu rumah kita tu masalah kita lek tu kena tanam kita. Tu dali kita gagah, padahal Tuhan gagah. Dia ada kuasa mana kau dali dia? Mula jadi tak puas hati lah, mula jadi taraduk dah. Sebab ia tak kemah di dalam ilmu dia. Wal amru kulluhu, dan bermula pekerjaan semua. Al amru ay amru aqabatil ilmi, yakni pekerjaan menutupi akan aqabatil ilmi awil ibadah ataupun pekerja ibadah ni. Wal amru takdir ay amru aqabatil ilmi awil ibadah, yakni pekerjaan tetangga kita nak masuk mengarung di dalam medan ilmu ataupun bongok ilmu ataupun ibadah. Kulluhu takkid pada al amru, kulluhu sekalian bagi al amri khabar. Al amru mubtada khabar, kainun adalah ia khija semua. Kita ngaji nak wisapa tahap, ngaji nak kemah di dalam pengajian, dalam pegangan kita, dalam iktimad kita, pegangan kita, akidah kita, semua saat ni tu adalah ia biyadillah, dengan rentahan Allah Ta'ala. Pasal nak gitu, bukan makna tangi, makna dalam rentah Tuhan. Semua kerjaan kita, ibadat kita, mengaji kita, nak aling tak aling, nak sapa tahap tak sapa tahap, semua tu di dalam rentah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua itu punya rentah, duk dalam rentah, dalam qabdah, dalam gengam Allah Ta'ala. Sebab itulah ngaji usaha kita. Tapi orang nak capak dalam hati kita Allah, Tuhan nak wijaya Allah. Sebab tu kena banyak doa. Usaha ngapa kita, ngaji kita usaha, ikhtisab kita, ikhtiar kita. Tapi orang yang berjaya lekatkan ilmu dalam hati, masuklah hati. Siapa dia duk bubuh ni? Ialah Allah. Semua ni retah Allah. Kita usaha, kita ikhtiar, tapi yang berinya Allah nyak molek. Kita orang ngaji, jangan duk lupa Tuhan. Bimai-bimai kat tu lupa Tuhan je jadi kau lain. Sebab tu orang ngaji banyak. Lepas tu orang aling ramai juga kita kata, tapi hak latah tak berapa orang. Cuba tengok di dalam alel ni, sekitar lah ni ngaji ramai. Lepas tu dalam kalangan tok guru pun ramai, tapi hak latah-latah tu berapa orang. Hak tua tu apa orang hak latah-latah. Hak lapis muda-muda apa. Hak ni perlu pada ilmu yo saja ke, pandang ngajar saja ke, jadi mana lagi. Ni kita kena fikir ilmu yo tu ketika yang ngaji tu ya taat Tuhan ke dak, pah ya worok ke dak, pah ya taat tok guru ke dak, dia turut cara nabi ke dak. Ni penting ni. Sebab tu ilmu tu ngajar tu ngaji tu payah dah. Bawa boleh ngaji aling pengajar orang. Nak ngajar tu payah, gak nak wi orang faham. Tapi nak wi orang faham, lepas tu serta masuk sipar taruhlah hati orang tu berasa nak buat amal. Ni payah ni. Kalam kita tu masuklah hati orang rasa nak buat amal. Tu payah tu. Hak ni perlu kepada ilmu tu ada barakah. Ilmu tu ada barakah. Lepas tu ilmu nak barakah lagi kan datang. Nabi kan kata tu. Tengok. Amma naf'uhu
ada pun bermula naf'atnya, naf'at bagi al-ilmi, tak ada memolek. Amma tu haraf syartiyah tu. Amma naf'uhu, ada pun bermula naf'atnya, yakni bermula kegunaannya, kegunaan al-ilmi, kegunaan ilmu. Fa'ala ay fahuwa ala, gitu. Fa'ala ay fahuwa kainun ala. Takdir banyak tu. Jadi mubtada khabar hazaf belaka tu. Di celah-celah di antara fa dengan ala tu. Khabar mubtada hazaf belaka takdir. Fa'ala ay fahuwa kainun ala. Maka ia naf'uhu, naf'ul ilmi ni. Kainun adalah ia naf'a ilmu, ada ala ma zakarna, ai ala ma zakarnahu, di atas barang yang kami sebut akan dia akan barang. Gapo naf'a ilmu ni adalah ia di atas barang yang kami sebut. Bayar pada ma. Kita baca sesuai dengan ibarat tu. Mula boy bacalah tu. Ya baca besing tu, kita tu pakai dalam ni, ya baca besing tu, ya tak tinggal takdir, ya tak tinggal bayar mana, ya tak tinggal mubtada mana. Nah, ya tu cara ibarat tu. Fa'ala ma zakarna ay ma zakarnahu, maka adalah ia di atas barang yang kami sebut akan dia. Apanya ma bayar? Menyatakan ma min syiddatil hajah, daripada bersangat terberajak dan perlu, berkehendak, berhajat lil abdi. Tu orang panggil barang yang kami sebut tu. Apabila kana naf'a ilmu ni, makna kata satu perkara yang berhajatlah oleh seorang hamba ilaihi, kepadanya, kepada ma, yakni pada ilmu tu lah. Nah, nak ayat kata ilmu ni satu perkara yang berhajatlah, yang perlulah oleh seorang hamba kepadanya, yakni untuk dia nak ibadat. Supaya kita lah, kita nak kerja, perlu kita kena ada kepandaian. Supaya kita nak masuk kerja barisan. Muncul bagi apa? Kamu nak kerja barisan. Kalau muncul bahagian banci, cuba muat banci tengok, aku nak tengok. Barisan tu katanya, tuan barisan tu tengok dia cuk gapo cuk banci. Cuba dia kira banci, tengok peling ke tak peling. Kalau dia tak peling, ada momik masuk. Sebab mana kata ilmu ni satu perkara yang berhajat oleh hamba untuk dia nak guna ketika dia nak buat kerja. Maka ilmu agama, ilmu tauhid, ilmu usul, ilmu fiqh, yakni kita nak guna sangat-sangat perlu bagi kita hamba, yakni ketika kita nak guna, ketika kita nak semaya, ketika kita nak puasa, ketika kita nak buat keluar zakat, ketika kita nak ingat ke Allah, lagu mana cara hak ni perlu pada ilmu. Berhajat pada ilmu. Lagi pula kenapa boleh kata dia tu berhajat? Wa bina'i amril ibadati kulli. Dan dia saat ni mazakarna naf'at bagi ilmu ni, wa bina'i, dan nak membina, nak membentuk, nak membangun amril ibadah, akan satu pekerjaan ibadat saat ni tu perlu kullihi, sekaliannya, sekalian amril ibadah alaihi, ke atasnya, aili ajlihi, kerananya, kerana ilmu. Sebab tu kita nak kerja ibadat, nak menimbulkan satu ibadat, nak membangunkan ibadat, nak berdiri satu ibadat daripada semaya, daripada zikir, hak ni perlu kita kena tahu, perlu kita kena ada ilmu. Tengok satu kali kita nak ibadat, lebih kurang kita tak nak takbir pun kena ada ilmu. Bukan takbir ikut gerak, kan? Takbir kena lagu ning ataupun lagu ning. Tu kena tahu dah. Apa cara letak tak lagu ni kena ilmu laka ni perlu dan berhajat oleh hamba, kena ngaji, kena tahu. Itulah naf'at ilmu. Sebab kita nak pakai, nak guna, ia perlu dalam ibadat dan taat kita, perlu kita kena tahu satu persatu dalam ketika kita nak kerja ibadat. Supaya kita tobat nikah. Bab nikah, nak menikah lagu mana nak wisah. Lepas tu kalau kita tak reti, nikah ikut orang, ikut dia gitu, tak ada wali pasik pun nikah, sah tak sah? Tak sah. Nak nikah
Makna kata hak Nabi kata lah hadis, kita kena khitbah dulu. Apa khitbah? Yakni kita pergi pinihkan para puan dulu. Tu cara ngaji. Lepas dah pinih, hagi tanya kata tilih ke tak pinih tu. Kalau orang panggil tino ni pinih oleh orang lain dah. Tak leh dah kita nak pergi pinih tak tu, orang panggil haram. Ngaji dah ni. Ni perlu kita kena ngaji, perlu kita kena tahu. Apabila demo ni pinih orang lain, kita kaca nak juga, pergi kaca duk tilih pinih. Tak leh. Haram. Ni orang panggil, sebab tu ketika kita nak beramal perlu sangat-sangat kita kena tahu. Lepas tu kalau nikah, lepas tu nikah saat ni tu kena ada wali. Wali tu wali adil. Lepas tu dalam wali tu kena ada laki-laki, kena ada para puan dah kan. Lepas tu dalam nikah duk mari saat ni tu, gapo dia? Wajib kena nafkah. Nafkah lah mana nafkah? Tak erti dia tak ngaji. Nafkah tu masuk gapo tik nafkah? Masalah nafkah. Orang lain tak reti gapo nafkah. Ayat ni kena wi makan kok retino kita, kena wi minum kok retino kita, kena wi pakaian. Apabila duk mari saat ni tu, kena hajar. Misalnya kita tak pandang ngaji, orang tino kita tak pandai baca Quran, kita pun tak pandai baca, wajib kita kena hajar orang tino. Kalau kita pandai, pastu kita tak pandai, wajib kita suruh dia pergi ngaji kok orang lain. Kalau dia minta kita ngaji, kita tak, dia minta kita nak pergi ngaji, kita tak dia pergi ngaji, haralah kita lah tanggung dosa bini kita tu. Nak tahu tak nak bining-bining pun bukan semata nak bining-bining deh. Tak tahu apa orang tino terbaik nak pergi ngaji, ben hajar mau tak boleh. Hoi, ngaji apa? Tanggung dosa tu. Lepas tu kalau retina tu nak belanja, nak banyak mutu nak ngaji tu, wajib tah kita kena wi kat retina kita duit banyak mutu pergi ngaji. Kena reti. Deh. La siyama ilmu tauhid wa ilmu sirri. Lebih-lebih lagi pasal nak gitu. La siyama, lebih-lebih lagi ilmu hak kita perlu kena mengaji. Ilmu hak perlu kita kena belajar, ilmu yang berhajat kita kena mengaji. Ilmu mana wi? La siyama, lebih-lebih lagi ilmu tauhid, yakni ilmu untuk kita nak mengesahkan Allah, yakni ilmu untuk kita nak kenal ke Allah. Hak ni perlu sangatlah kita kena mengaji, lebih daripada ilmu-ilmu yang lain lagi. Hak ni orang panggil awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama ialah kita kena mengenalkan Allah, yakni kena ngaji tentang masalah sifat-sifat ketuhanan ni. Wa ilmu sirri, dan pula orang panggil lebih-lebih lagi kita kena tahu ilmu hak duk bicara tentang hati-hati kita. Dalil kata la siyama ilmu tauhid, gapo dalil? Ai isbatul wahdaniyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Dalil lebih-lebih lagi kita kena belajar dan kita kena mengaji ialah tentang nak mengisbat. Apa isbat? Nak menetap dan nak meneguh dan nak mengkejak al-wahdaniyati lillah, yakni ketunggalan Allah, keasaan Allah, satu Allah, sa bagi Allah Ta'ala. Hak ni wajib lebih-lebih lagi ilmu ni wajib kita kena tahunya untuk nak mengkejap dalam hati kita dari sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Wa ilmu sirri, apa ilmu sir? Ai ilmu daqaiqi afatil a'mal wa ahwalil qalbi kama qarrara ba'duhum. Lebih-lebih lagi ilmu sir. Apa ilmu sir? Ai ilmu daqaiqi afatil a'mali, ialah segala ilmu, yakni orang panggil pengetahuan ataupun ilmu mana? Daqaiqi afatil a'mal, yakni perkara hak duk jadi sulit-sulit, perkara duk jadi selit-sepik, perkara hak duk jadi halu-halusi di dalam kebinasaan amalan kita. Kita nak tahu tu gapo dia gatik buat punah amalan kita. Kita semaya dah tapi amalan kita jadi punah. Gapo gatik benda yang halu-halusi, benda hak duk sulit sepik, hak duk jadi tersulit, hak duk jadi sembunyi. Wajib kita kena ngaji benda-benda ilmu pesing tu hak duk mempunah, duk makan amalan kita. Wa ahwalil qalbi, dan ilmu tahu tentang ihwa ataupun keadaan bagi hati kita tu, wajib kita kena tahu tu. Kama qarrara ba'duhum, faqad ruwiya, maka sesungguhnya ruwiya annallaha ta'ala, diriwayat, yang orang panggil hadis kursi. Ruwiya, diriwayat, diceritakan
annallaha ta'ala, jumlah tu naib fa'il, akan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala auha, telah mengwahyu ia Allah, telah memberitahu ia Allah di atas jalan sembunyi, memberitahu ila Dawuda, baca panjang Dawuda ya zahwa tu. Auha, telah mengwahyu ia Allah ila Dawuda, jangan baca Dawuda dah ya wada tapi ya zahwa. Wa ni sebab tu kata umma cari curah, umma curi wada, sebab tu kita duk ngaji dak lain kan. Jaa Zaidun wa Amrun. Ni Amrun ni Umar ni curi wadak ni. Sebab tu kata wa yang ada pada Umar, wa saat ni tu wa yang pada Umar, yakni Umar curi wadak. Tengok wadak tu. Tika tulis tak ada waw, tapi tika tulis tak ada waw. Tika baca kena ada waw. Dah. Auha ila Dawuda, mengwahyu Allah Ta'ala ila Dawuda, kepada Nabi Daud alaihi salam. Siapa dia Nabi Daud? Yakni ayah Nabi Sulaiman, bapa Nabi Sulaiman. Tulis situ. Siapa dia Nabi Daud? Yakni kena kepada Abu Nabiyillah Sulaiman, ialah kena kepada bapa Nabi Sulaiman. Sebab satu ayat wa warisa Sulaiman Dawud, telah mempesakailah akan Nabi Sulaiman. Telah mempesakai Nabi Sulaiman oleh Nabi Daud. Makna kata Nabi Sulaiman tu dapat pesaka daripada Nabi Daud. Nabi Daud ni ayah dia. Faqal, maka kata dan firman Allah Ta'ala kepada Daud dalam wahyu dia ni, ya Dawud. Ni munada tu hak kita ngaji dah tu. Dawuda tu dikatakan apa? Munada mufrad alam. Ya Dawud, wahai Nabi Daud, Tuhan kata ta'allamil ilma, fi amal tu, hendak mempelajarilah engkau hidau al-ilma, akan ilmu. Hendak mengaji dan belajarlah engkau Nabi Daud akan ilmu. Ilmu mana hendak engkau mengaji? An-nafi'a, akan ilmu yang beri manfaat lah ia ilmu. Mengaji ilmu tu ilmu hak naf'at. Jangan muduk mengaji ilmu tak ada naf'at. Dah. Faqal, maka berkatalah ia Dawud. Berkata ia Dawud. Apabila tatahi Nabi Daud, ta'allamil ilma an-nafi', ta'allamil ilman nafi', hendak mengaji engkau akan ilmu yang beri kegunaan, yang memberi manfaat. Maka kata Nabi Daud sebagai jawab soalan Allah suruh ngaji ni, faqal, maka berkata ya Nabi Daud, ilahi, ayya ilahi, hazar nida, orang panggil munada murakham. Ilahi, ayya ilahi, wahai Tuhan bagi matku. Kata Nabi Daud, apabila Tuhan suruh ngaji, tapi ngaji syarat ngaji ilmu naf'at, maka katalah Nabi Daud ke Tuhan, sebagai jawab mengaji ilmu kana ya Allah. Faqal, maka kata Nabi Daud, ya ilahi, ilahi, ya ilahi, wahai Tuhan matku, wa mal ilmun nafi', dan apakah bermula ilmu nafi' itu ya Allah? Apabila Tuhan suruh Nabi Daud saat ni mengaji ilmu nafi', ilmu yang beri kegunaan, maka Nabi Daud pun tanya Allah, apakah dia ilmu nafi' itu Allah? Faqal, maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamalan qudrati ala kulli syai'. Itu Tuhan suruh ngaji benda ni. Mengaji gani hedau, ngaji gapo? Nabi Daud kata ya Allah ilmu nafi', an ta'rifa, bahawa engkau kena, engkau reti, engkau kena dan engkau reti dan engkau tahu jalali, akan kebesaran aku. Tuhan kata mengaji tentang kebesaran aku, wa azamati, dan engkau mengaji tentang keagungan aku. Ngaji kebesaran aku, ngaji tentang keagungan aku, wa kibriyai, dan pula tentang masalah kebesaran aku juga. Ngaji tentang kebesaran aku, ngaji tentang keagungan aku, ngaji tentang masalah kehormatan aku,
wa kamala qudrati, dan mengaji pula tentang kesempurnaan daripada perkuasaan aku. Kekuasaan aku semua tu mungkin ngaji. Kekuasaan aku sempurna, kekuasaan aku dan perkuasaan aku ala kulli syai', di atas tiap-tiap sesuatu. Fa inna hadzal ladzi yuqarribuka ilayya, maka sesungguh ini ilmu ni, ilmu mengajar an ta'rifa jalali wa azamati wa kibriyai wa kamala qudrati ala kulli syai' ni. Ini ilmu ni alladhi, ialah ilmu, ialah perkara yuqarribuka, yang mendekatilah, ya allazi ni ilmu ni akan dikau itu dapat mendamping engkau dan mendekati engkau ilayya, kepada aku. Apabila mengaji benda-benda ni hidup, maka situlah engkau tu berasa dekat dengan aku, engkau berasa berdamping dengan aku. Kalau engkau nak rapat dengan aku, mengajilah ilmu-ilmu pesini. Dah dia mengaji hak lain tak kena sekat tu dulu. Kamar dia kata wallahu alam dah. Ngaji ilmu agama, ilmu tentang kebesaran Allah. Siapa dia nak dekat dengan Allah, siapa dia nak damping dengan Allah, nak hampir dengan Allah, ngajilah ilmu tentang kebesaran Allah dan keagungan Allah, dan Nabi tahu tentang kemuliaan Allah Taala tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'at sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwa qala ya bushra haza gulam. Sekali lagi. Jadi telah datang oleh sayyarah, yakni fok-fok musafir yang nak dari apa? Fok-fok musafir daripada Madian saat ni tu nak pergi ke Mesir, maka lalu mari tepi-tepi telaga yang ditahau dan dicapokkan akan Nabi Yusuf AS. Apabila fok ni tu capok lalu tepi telaga, fa arsalu, maka mengutuh mereka itu musafirun tu ataupun sayyarah tu waridahum, akan seorang atau warid ni makna seorang yang untuk demo ni ramah. Lepas tu dia kata seorang ni warid ni, mung tolong gi akak gawak, mung tolong gi cebok asta tolong gi cebok dalam ramah-ramah. Maka misalnya kita jalan ramah, misalnya kita tampak mung tolong gi mi asta mung gi cebok ai wok gi ke aku atik, aku rasa penat sangat. Maka Arafat pun gitu mana waridahum, orang yang tuju mau datangkan ai kepada jemaah musafir itu. Fa'adla dalwa, maka mengutuh mentahaulah ia, melepaslah ia wariduhum. Tak situ dah fa'adla ay fa'arsala, maka melepaslah ia, mentahaulah ia wariduhum, dalwahu, akan timonya, timo bagi waridihim. Ia pun utuhkan timur, lepaskan timur, taupkan timur, turun dalam telaga tanah. Dalwahu, lepaskan timur, fil bi'ri, di dalam telaganya. Lepas taup timur turun dalam telaga, pergi nak kara, fata'allaqa bihi, maka bergantunglah, berpegailah, bihi ay bidalwihi, dengan timur Yusufu, oleh Nabi Yusuf. Yusuf pun bergantung di timur hak yang gawa, yang ditahaukan oleh wariduhum saat ni, satu orang yang diutus oleh jemaah suruh karakan ai, mikkan ai wari sini. Maka boleh kara tu Yusuf bergantung situ. Apabila bergantung, fa akhrajahum, maka membuat keluarlah ia wariduhum. Tak dah mula. Fa akhrajahu, maka membuat keluarlah ia wariduhum, akan Yusuf. Dia pun waktu baik Yusuf daripada telaga saat ni. Lepas tu falamma ra'ahu, maka tak kalau nampaklah ia wariduhum. Dia nampak siapa dia? Nampakkan Yusuf. Akan Yusuf duk bergantung di timur. Qal, berkatalah ia wariduhum, kata anak, ya bushra, berita aku suka fok kita siapa dia ni, budak duk gantung di timur dia kata. Pasti kata wa fi qiraatin bushra dengan tak ada alif, wanidauha, dan menyeru akan bushra tu nak yak teramanya. Mari tengok ni, gapo ni, benda pelik ni, benda kita, berita kesukaan ni, ada satu perkara kesukaan yakni budak duk gantung di timur ni. Ai uhduri hadir engkau. Mari. Fa haza waktuka, ini waktu engkau.
hadza bermula ining ni. Ini al-ghulam ni. Gulamun ialah satu budak dan kanak-kanak. Fa'alima bihi, maka tahulah dengan dia, dengan al-ghulam, ikhwatuhu, oleh saudaranya, saudara bagi al-ghulam, yakni saudara bagi Yusuf. Apabila dengar daripada Fok Sayyarah, daripada Al-Musafirun, daripada Madyama, mari berhenti daripada telaga, ada wariduhum saat ni cebok air telaga, kara-kara, maka Yusuf gantung situ. Oh, dia kata, ya Bushra, wahai berita aku suka, weh, tengok ni di timur ni ada benda molek, weh, benda molek ni. Maka apabila dengar lagu tu, tahu oleh saudara Yusuf, fa'atauhu, maka datang mereka itu baca molek tu jamak tu, fa'atauhu, maka datang mereka itu ikhwatuhu, akan Yusuf pakat datang mari. Apa pok ni duk geger saat ni, pok tu pun dah mari. Saudara Yusuf duk tunggu tepi laga, dia klik tu tak ada klik, dia mari tunggu pula. Dia royak kopok, kata makan di Seringgala, makan di Rimah. Lepas daripada datang mari situ, wa asarruhu, sekali lagi, dan telah mesembunyi oleh mereka itu saudara Yusuf. Akan dia, bukan daripada jamaah dak sembunyi tu saudara Yusuf, domain semula. Wa asarruhu, dan telah mesembunyi mereka itu ikhwatu Yusuf. Akan Yusuf. Dia sembunyi. Apa makna wa asarruhu? Ai akhfau amrahu ja'ilihi. Baca itu bukan ja'alaihi tu, ja'ilihi, isim fa'il daripada ja'ilun, ja'ilina, tapi idafat pada hadha menjadi ja'ilihi. Kali lagi tu, itu baca dulu tak cerah tu. Ai akhfau, telah mesembunyi dan menyuliti dan menyusup mereka itu ikhwatu Yusuf amrahu, akan pekerjaan Yusuf. Dia tak ada royak kata ni adik dia, tak royak kepada jemaah musafirin, tak ada royak kepada Sayyarah kata ni adik dia. Maka dia bercih doa ke adik dia, kerana pok dia kasih sangat Yakub sani, maka dia mari tahu di sini, tak ada telang. Dia susuk tetangga kerjaan Nabi Yusuf, tak ada royak sebenar. Saudara bagi Yusuf tak royak, susuk tetangga kerjaan Yusuf. Amrahu mana? Amra Yusuf. Hal keadaan mereka itu, halan kaunihim, hal keadaan mereka itu ikhwati Yusuf ni, ja'ilihi, yang menjadi mereka itu ikhwatu Yusuf, akan Yusuf. Dia kata, dia tak royak dak benar-benar kata Yusuf ni adik dia, sebab pok dia kasih doa ke Yusuf, dia mari tahu di sini, tahu dari telaga, sebab nak becek ngapa dia tak royak. Lepas tu dia jadikan Yusuf tu bida'atan, akan satu mata benar. Dia buat Yusuf ni sebagai satu mata benar. Dia kata gana, tengok ni, wa asarruhu, yang mana ai akhfauhu amrahu ja'ilihi bida'atan, dia menjadikan Yusuf tu sebagai mata benar. Apa maksudnya? Bi anqalu, tu ba tu taswi pada kata wa asarruhu bida'atan. Ai wa zalika gapo dia? Zalika tu ai wa zalika sirruhum amrahu, ataupun tak sini apa? Ai wa zalika ikhfa'uhum amrahu alaihi bida'atan, ini musawwarun tak situ. Wazalika, dan bermula dimainkan itu ikhfa'uhum amrahu ja'ilihi bida'atani, musawwarun, ditaswirkan dia bi anqalu, tak domain semula, hari tu bahasa silat sikit tu. Bi anqalu, dengan bahasa berkata mereka itu saudara Yusuf, haza, bermula ini kanak-kanak ni, al-ghulam ni abduna, ialah kena ke hamba kami. Ia royak kepada jemaah musafirin ataupun daripada Sayyarah, fok musafir, fok berjalan jauh daripada Madyan nak pergi ke Mesir. Ia kata ni daripada mata benda kami. Gapo mata benda kami? Yakni hamba kami. Hamba mana?
abikun, yang larilah ia abduna daripada tuk ngulunya. Tu mana abik, apa mana abik? Yakni hamba yang lari daripada tuk ngulu. Dia royak kepada sayyarah, kepada fok-fok musafir daripada Madian. Dia kata, hey, ni hamba kawin, mata benda kawin, tapi dia lari pada tuk ngulu, dia lari pada kawin. Dah. Pak Yusuf pun apabila dengar saudara katalah tu, wasakata Yusufu, dan senyaklah oleh Nabi Yusuf apabila saudara dia kata ni mata benda kahwin ni, hamba kahwin yang lari pada tuk nguluh. Yusuf pun senyap, tak kata apa. Kenapa Yusuf senyap? Khaufan maf'ulu li ajli, kerana takut oleh Yusuf. Dah. Kerana Yusuf tu takut apa? Ayaktuluhu, bahawasa membunuh mereka itu ikhwatuhu, dia akan Yusuf. Yusuf takut demo tu bunuh dia pun senyap, tak kata gapo. Tapi wallahu alimum bima ya'malun, dan bermula Allah Ta'ala itu mengetahui, sangat-sangat tahulah Allah, bima ya'malun, dengan barang yang memperbuatlah mereka itu ikhwatuhu. Salata bima ya'maluna ay bima ya'malunahu, dengan barang yang memperbuat mereka itu ikhwatuhu, akan dia ke Yusuf. Tuhan sangat-sangat tahu dengan apa kerja mereka. Wa syarauhu, kecek gi dengan jemaah musafirin, kecek dengan fok musafir daripada Madian nak pergi Mesir. Dia kata ni mata benda kami ni daripada hamba kami yang lari pada tuk ngulu, aduk kecek gi kecek mari. Wa syarauhu, apa makna syarauhu? Ba'uhu minhu, telah menjual mereka itu. Takdir molek, ba'uhu, telah menjual mereka itu ikhwatu Yusuf, akan Yusuf, minhum ay minal musafirin min Madyana ila Misra. Dia pun jual kecek gi kecek mari, kata ni mata benda kami ni gapo ni, daripada hamba kami yang lari pada kami. Lepas tu kita gago mana, demo tak ada kuasa nak beli, muka demo nak pergi ke Mesir, kawan nak jual. Kalau demo nak beli, kawan nak jual. Kata saudara Yusuf, ba'uhu minhum, menjualkan Yusuf daripada mereka, jual kepada mereka. Jual bithamanin bakhsin, dengan harga yang murah. Tu mana kata bisamanin bakhsin, yakni dengan harga yang murah sangat. Tak sepatut budak jangak, budak comel fok tu riuh nak, Allah ya busyra, wahai kesuka berita suka fok itu we, budak ni dok gantung di timba comel. Tapi saudara Yusuf ngejualkan Yusuf dengan harga murah-murah. Ya itu nah, bisamanin bakhsin naqisin, harga yang kurang sangat, murah sangat jual Yusuf ni. Sebab dia tak save Yusuf di gawa, dia tu jual, dia nak Yusuf tu boleh gawa. Yusuf tu becek dengan ayah, kerana dia deki sangat kepada Yusuf. Sebab ayah tu saya sangat-sangat pada Yusuf. Lalaman jual murah tak ada apa. Asal Yusuf tu tak boleh duduk di dalam bumi Nabi Yaqub, jauh daripada Nabi Yaqub, becek dengan Nabi Yaqub. Jual murah tak ada apa. Apa samanin bakhsin aina kisin, harga yang murah sangat-sangat. Darahima ma'dudatin badah, harga yang murah ni, harga yang murah sangat-sangat ni berapanya? Darahima badah, yakni beberapa duit ya, beberapa dirham ya. Ya jual saat ni tu kepada kepada peniaga saat ni tu dengan harga yang berapa duit saja. Kalau kita jual apa kau ya, tak sepatut kalau jual orang ni supaya zaman dulu orang jual budak dah. Ingat tak masa budak-budak kita zaman budak-budak dulu, kalau nak jalan kat tepi kubur Cina kat ni, orang takut nak kadang-kadang main kereta keng hala koko kita. Hala koko kita apabila kita makan koko jadi tak khabar. Ada mau berubat ya salub dalam masa budak-budak kita umur 4 5 16 takut benar lah kalau mari kereta keng kereta tu mari pak sat ni hala duit ataupun hala koko. Payah mik budak sat ni tu dia pergi jual pula di Malaysia. Jual di Malaysia saat itu dengan harga murah-murah, kadang 40,000, kadang-kadang 10,000. Supaya dia saat itu jual di sana, demo sana kadang-kadang mik buat hamba pergi doa kerja dalam keleh. Kapan dia kerja dalam keleh tak ada gaji tu untuk kerja ya. Kadang-kadang dia mau mik budak halus, budak umur 4 5 tahun ataupun 2 3 tahun, dia pergi belah perut berdebu putih dalam. Dah kan sampai dulu. Sampai budak-budak dulu. Lah ni pun ada juga lah ni. Lepas tu dia jual akan Yusuf ni dengan harga murah-murah nikmat.
darahima beberapa dirham mana ma'dudatin yang dibilangkan akan dia. Makna tak berapa dirham lah, tak berapa duit lah ya jual Yusuf ni. Kalau kita tahu harga murah, jual 1000 kau ya weh, ataupun 500 kau ya jual Yusuf ni. Deh. Kemudian darahima ma'dudatin ishrina 20 dirham. Tu tafsir bagi syarah. Berapa dirham bi berapa ayat marinya mata mari darahima bi berapa dirham ma'dudatin yang dibilang, boleh dibilangkan dia tak banyak. Orang panggil benda tak banyak berapa 20 dirham kali kat 20 kau tak banyak. Lepas tu kalau sebut benda banyak miliar. Nak bila tak boleh banyak dah reta dia. Berapa? Miliar. Nak bila pun jadi tak kena. Silap banyak dah. Ni sikit 20 dirham, 20 kau 200 kau. Allah bila pun boleh. Supaya orang harta banyak-banyak Lepas supaya ni lah hak narisi duk dekat hotel dunia Berapa miliar? Oh miliar. Banyak mana? Misalnya kita kata 1 juta, berapa kali ratus ribu? 10 kali ratus ribu dia panggil 1 juta. Lepas tu kalau 1 juta saat ni tu juta 10 kali juta panggil 10 juta, 100 juta, 1000 juta. 1000 juta bahasa Kelimah panggil, orang panggil bahasa Arab panggil million juta. Lepas tu kalau 1000 juta dia panggil miliar. Ni miliar. Nak bila tak boleh banyak dah. Ni jual Yusuf ni dengan harga murah. Berapa dirham? Boleh bila weh. Tu dia. Au isnai wa ishrina. Ataupun dengan 20 dirham saja jual Yusuf. Wa kanu, dan adalah mereka itu saudara Yusuf ni weh. Tengok molek yang jenera tu. Ai ikhwatu saudara Yusuf fihi pada Yusuf. Adalah saudara dia pada Yusuf tu minazahidin, setengah daripada orang-orang yang terzahid. Daripada saudara-saudara, makna kata orang yang terlepas dan terlekahnya daripada saudara. Makna tu Yusuf tika ni jadi terlepaslah dia daripada saudara-saudaranya, daripada ayahandanya, iaitu Nabi Yaqub alaihi salam. Lepaslah apabila dia jual kepada siapa dia? Kepada musafirun ataupun sayyarah, beli mik daripada dia, pergi ke Mesir. Makna Yusuf ni terlepas daripada dia, terlepas daripada ayah-ayahanda dia. Lepas pada ayahanda dia, lepas pada Nabi Yaqub alaihi salam. Hak saya sangat ke Yusuf. Fajaat bihi sayyaratu, maka apabila ni saudara Yusuf jual Yusuf dengan samanin bakhsin, dengan harga yang sangat-sangat murah, yakni beberapa dirham ya jual Yusuf ni. Apabila jual oleh saudara dia, fajaat bihi, maka membuat datang dengan dia, dengan Yusuf as-sayyarah, oleh fuak muasara musafir, orang yang jalan jauh daripada Madian jalan pada Madian nak pergi ke Mesir, buat datang ke Yusuf pergi ke mana? Ila Misra, pergi pada Mesir. Fuak ni pun beli dah Yusuf ni daripada daripada saudara Yusuf. Tapi fuak mari safi tu daripada Madian, daripada sayyarah, dia tak tahu kata fuak ni saudara Yusuf, tapi dia kata ni mata benda kami. Tapi Yusuf senyap, tak kata apa, takut saudara dia tu bunuh. Fuak ni pun ambil Yusuf gimana? Ila Misra faba'ahu, maka menjual pula trik dua. Saat ni saudara Yusuf jual kepada sayyarah, kepada perniagaan daripada Madian pergi pada Mesir. Lepas tu hak beli daripada saudara Yusuf, faba'ahu, maka menjual akan Yusuf allazi ishtarahu, yang telah membeli allazi akan Yusuf, dia jual pula. Hak ning beli pada saudara Yusuf jual Yusuf. Lepas tu orang belikan masak Yusuf pada saudara Yusuf, dia pergi jual pula akan Yusuf. Jual bi ishrina dinaran, yakni dengan 20 dinar. 20 dinar dia tinggi sikit, harga dia tinggi. Dinar ni yang mahal sikit, dirham ni yang murah sikit. Dia beli ke Yusuf 20 dirham, dia pergi jual 20 dinar, tinggi sikit, mahal sikit. Wa zauji, lagi pula serta Yusuf saat ni tu orang panggil na'lun wa saubaini. Kacuh tu selipar. Dulu kita katanya jualkan akan Yusuf tu oleh saudara dia, tak ada jual lah masalah selipar tu. Tapi demo ni jual saat ni tu dengan 20 dinar, lagi pula setegunya na'lun, yakni selipar Yusuf, wasaubaini, lagi pula apa? Daripada 2 baju. Jual Yusuf tu 20 dinar. Lepas tu pula jual daripada kasut Yusuf tu suku, 2 baju Yusuf tu suku pula. Wa zauji, ataupun baca zauja.
Dah ya na'lun wa saubaini wa zauja ni gini. Jual akan Yusuf dengan 20 dinar. Lepas tu jual Yusuf akan Yusuf 20 dinar. Lepas tu jual akan dia akan Yusuf pula 20 dinar. Lepas tu jual pula zaujainalin. Jual pula akan 2 gu bagi kasut. Ni ada pasangnya kasut ni. Kasut ya secura. Kita baca dah. Zaujainalin, yakni sepasang ni daripada kasut. Kasut Yusuf dia jual suku. Yusuf dia jual 20 dinar. Dia beli pada saudara Yusuf sekali dengan kasut Yusuf, sekali dengan pakai Yusuf, 2 lapis dia jual sekaligus. Saudara Yusuf jual 20 dirham. Tapi fok ni dia cidik lagi, jual mahal sikit Yusuf 20 dinar. Tapi pasangnya kasut Yusuf hak segu tu dia jual suku. Wasaubaini, baca tu. Wazaujainalin, dan pasal baca lah. Nak cari tak temu tu kita duk tengok lama kat tu. Dia jual Yusuf tu, dia beli pada Yusuf daripada saudara Yusuf dulu. Jual Yusuf sekali kasut Yusuf, sekali dengan pakai Yusuf, dia jual 20 dirham. Tapi fok ni cidik lagi, dia jual Mesir Yusuf 20 dinar dan 2 kasut Yusuf tu suku pula, wasaubaini, dan pula 2 pakai Yusuf. Nak kotu weh. Tengok, tak nak jadi. Kalah. Jadi masalah kita katanya Yusuf ni, wa asarruhu bida'atan. Apa? Akhfahu amrahu ja'ilihi, yakni menyusup mereka itu akan pekerjaan Yusuf ja'ilihi, kadang mereka menjadi Yusuf, menjadikan Nabi Yusuf ni bida'atan, sebagai matamna, yakni mereka daripada saudara Yusuf tiada cerita benda sebenar kepada sayyarat, yakni al-musafirun. Kata Yusuf itu adik mereka, kerana nak menjadi Yusuf sebagai benda jualan daripada hambanya yang lari pada tok ngulunya, supaya nak jualkan Yusuf kepada jemaah al-musafirin dengan harga sangat-sangat murah. Kama di wasyarahu bisamanin bakhsin, apanya? Wa ba'ahu ikhwatuhu, telah menjual akan Yusuf oleh saudaranya lil waridin, bagi orang yang mendatangkan air kepada jemaah musafirin. Al-waridin yakni orang mendatangkan Yusuf, yang Yusuf gantung di timur, lepas tu dia ni satu perkara orang yang mau datang air kepada jemaah mereka. Kama dia jual Yusuf bisa maning qalil, dengan mega, dengan harga yang amat sedikit ataupun harga yang murah, minad darahimi. Wa kana apabila mereka saling gana boleh jual murah, demo tu pun dah heran juga. Fak musafir gana budak comel jangok, gana boleh demo ni jual murah sangat-sangat ni kita ni. Dah. Kerana apa? Wa kanu zahidina fihi, kerana adalah mereka itu terlokahnya, rasa terlucuknya, berasa lokahnya pada Yusuf. Kalau Yusuf tak ada pun comel, rasa lokah hati, rasa tak ada nak dah Yusuf ni. Kerana Yusuf ni dikenal, dikasihkan oleh bapaknya, raghibina fit takhallusi minhu. Lagi pula mereka rasa telakah, terlepas daripada Yusuf. Lagi pula tergemar mereka pada nak melepaskan daripada Yusuf. Lala wi lepas murah tak apa, asal wi lepas daripada kita. Tak boleh hidup ngapak ya, tak usah wi duk kali ngapak, wi becek dengan ayah. Hak tu yang dia suka. Walaupun murah tak ada masalahnya. Dah. Wagagi pula wazalikan, dan dimakan itu perbuatan mereka, yakni bai'uhum lil waridina minal musafirin bisamanin bakhsin bisamanin qalin annahum la ya'lamun. Mereka tak tahunya manzilatahu, akan peringkat Yusuf indallah, peringkat Yusuf di sisi Allah dia tak tahu. Kata Yusuf ni jadi siapa? Yusuf ni Tuhan akak jadi gapo dia? Nak jadi ke Nabi dia tak tahu, dia tak kenal, dia tak reti, dia tak faham. Kata martabat Yusuf di sisi Allah yang sangat-sangat tinggi. Dia sanggup lepas Yusuf daripada ayah, daripada dia jangan sanggup jual dengan bisa manin bakhsin. Tu makna katanya deh. Lebih kurangnya tu. Waqal, dan berkata allazi ishtarahu min Misra wa huwa qatfirul azir limra'ati Zulaikha akrimi mathwahu asa an yanfa'ana an natakhizahu walada. Sekat tu dulu. Ni nak masuk cerita dengan Zulaikha lah ni. Tu dia. Buka ni sikit. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata dulunya, dia kata wayam bagi lil raghibi fil khabari, yakni sabik sayugia lil raghibi, bagi orang yang gemar fil khairi, pada kebajikan, alla yukhalliya, bosa tidak melepas ia,
Tidak melepas, tidak menghapus dan tidak mesembunyi. Kullu yaumin minal ayyam minas sadaqah. Bagi orang suka pada kebajikan, makna dia saat ni tak boleh lepaslah pada tiap-tiap hari dia tu daripada sedekah. Sedekah bima tayassara, dengan apa yang mudah bagi dia. Makna gana bima tayassara wa in qalla, jika sedikit. Wa i'ta'uha, dan pula memberi akan as-sadaqah sirran, di atas jalan susuk, di atas jalan sembunyi, tak usah orang lain tahu. Kata hadisnya memberi tangan kiri tangan kanan mu tak tahu. Afdalu, terlebih afdal, yakni terlebih banyak pahala, minhu, daripada i'ta'iha jahran. Makna kita sedekah di atas jalan sembunyi, ini terlebih baik, terlebih banyak pahala daripada kita sedekah di atas jalan menyari, walaupun ikhlas tapi comel kita sirnya. Amma zakatu, ada pun bermula zakat. Masalah keluar zakat ni, fa izharuha, maka melahi, mengzuhir, menyata, menerangkan akan zakat, afdalu, ialah terlebih afdal daripada aiming sirriha. Masalah zakat tu lain. Zakat kita pezuhir, kita menerang, hak tu terlebih daripada kita sembunyi. Kerana nak orang-orang nego lain pun berasa nak keluar zakat. Ijma'an, ai ala isabilil ijma', di atas jalan sebulak suara pada ulama, tentang zakat hak ni kita di atas jalan menerang, di atas jalan nyaring, di atas jalan menyata, menerang, ini terlebih afdal daripada kita atas jalan sembunyi. Wa i'ta'uha, dan pula memberi akan dia akan as-sadaqah bi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Hak mana comel dengan kita sedekah bulan lain, katanya wa i'ta'uha, dan memberi akan dia akan sedekah bi Ramadan, ai fihi, yakni di dalam bulannya bulan Ramadan, yakni kita sedekah dalam bulan Ramadan ini, la siyama, lebih-lebih lagi bulan Ramadan terlebih dah. Lepas tu kita pergi sedekah pula dalam bulan Ramadan tu, la siyama, lebih-lebih laginya, fi asharati al-awakhir, yakni pada 10 akhir daripada Ramadan. Oh tu kau molek lagi. Sebab tu Arab yang apa? Ya penting di mana? Yakni ya penting di 27 akhir. Ya penting daripada 27 akhir daripada Ramadan. Hak tu ya penting nak sedekah tu. Tapi Tuhan kata nak sedekah bagi kita saya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tuhan kata tak tercapai kebajikan kalau kita nak sedekah hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak tercapailah oleh kebajikan kamu apabila mana hingga kamu sedekah dan kamu memberi, kamu infak benda yang kamu sayang. Kalau kita sedekah benda tak sayang, mana pahala ya tak banyak sangat, tapi kita pergi sedekah benda kita sayang, hak itulah pahala yang besar dan pahala yang amat-amat lebihnya. Patut sedekah di dalam bulan Ramadan. Sebab tu Ramadan kita tak awal bulan tak banyak dah sedekah hari we makan kat orang tak apa. Masa kali kita duduk di luar negara dulu, bulan puasa start lah dah. Arak ni ya berakhir. Ya cedek ayat sebilik. Bagi bis ke pelajar ada beribu-beribu, sekok sore. Ya kena guna modal sehari-hari tu lebih kurang dalam 300,000. Dekah lah puasa. Sekor pelajar semua dalam seriah tu beribu you bagi be. Hak ada nama bi tokoh tu gimeh. Ya, klik sekor sore. Kalau 5 orang duduk dalam rumah 5 ekor. Kalau 10 orang duduk dalam rumah 10 ekor. Kerana ia faham tentang sedekah ni di dalam bulan Ramadan. La siyama, lebih-lebih lagi fi asyaratil awakhir, yakni pada 10 akhir daripada Ramadan. Kerana orang panggil awal Ramadan namanya rahmatun. Awaluha ataupun awaluhu rahmatun. Awal bulan Ramadan dikatakan rahmat. Makna Tuhan menghubungi kita dengan rahmat. Wa awsatuhu, dan pula orang panggil di tengah-tengah Ramadan ialah dikatakan maghfirah, yakni keampunan daripada Allah. Wa akhiruhu, dan akhir Ramadan dikata itqun minan nar. Sebab tu 10 akhir tu comel benar, lebih benar pahala tu. Dia kata sedekah di akhir kadang-kadang di 10 akhir bagi Ramadan
afdalu ialah terlebih afdal ai min ghairiha lain daripada 10 akhir. Mana kita sedekah awal tu pun lebih dah, tapi nak ayat atas 10 akhir tu terlebih lagi. Lebih-lebih lagi hari 27 kata setengahnya. Wa yata'akkadu aidan, dan bertakkidlah ia dan kuatlah ia gapo dia. Tu dia. Wa yata'akkadu, dan jadi kuatlah ia i'ta'uha, yakni memberi akan dia akan as-sadaqah aidan ai kama yu'ta, seperti mana diberikan dia dah. Aidan ai kama tu'ta fi asharati al-awakhir. Aidan ay kama tu'ta fi asyaratil awakhir, seperti kita sedekah di dalam 10 akhir bagi bulan Ramadan ini. Wa yata'akkadu, dan jadi kuatnya yakni sebagai sunat muakkadah gitu. Wa yata'akkadu ay muakkadan, sebagai sunat muakkad, yakni kita sedekah akan sedekah kita di dalam 10 akhir itu supaya 10 akhir itu sebagai sunat, sebagai siapa tahap dekat-dekat dengan wajib, tak wajib tapi hampir-hampir kat wajib. Mana fi sairil azminah, pada sekalian daripada masa-masa. Jadi kuatnya sedekah yakni pada sekalian daripada masa-masa, yakni daripada masa bulan Ramadan semua tu kita sedekah. Kata aku di fi Ramadan fi sairil azminah, yakni pada semua daripada masa-masa bulan Ramadan. Wal amkinati, dan pula segala tempat-tempat. Tempat mana? Al-fadilati, tempat yang lebih-lebih. Kita sedekah tu tempat yang lebih-lebih, tempat mulia. Mana tengok je misal. Ka ashrizil hijjati, supaya kita sedekah pada 10 Zulhijjah, yakni pada bulan haji, yakni hari raya. Raya haji tu kita sedekah banyak-banyak. Maka pahala dia saat ni tu Allah amat-amat lebih. Maka sedekah hari tu dikuatkan akan dia. Dekat-dekatnya wajib, tak wajib tapi nak kata sunat muakkadah, ditutup sangat-sangat oleh syarat pada kita. Wal idaini, ni orang panggil masa yang kuat ni, masa yang lebih kita sedekah ni, yakni 10 akhir daripada Ramadan dan 10 daripada bulan Zulhijjah, dan pula wal idaini, yakni daripada 2 hari raya. Kita sedekah 2 hari raya. Hari raya tiada duit pun dia duit pecah sama. Macam ada duit boleh sekocek ataupun duit 20 boleh kebar tu. Budak mari 20 kau, budak mari 20 kau, 20 kau, 20 kau. Ini dikata sekuat-kuat kita sedekah. Wal jumu'ati, dan hari Jumaat. Ni masa hak lebih-lebih ni. Masa hak lebih, tepat yang lebih. Tuan-tuan azminati wal amkinati al-fadilah, hari Jumaat sunat kita saat ni tu sedekah. Wa kamakkata, seperti Makkah. Hak ni tepat, ni sebuah tempat. Kita pergi Mekah tiada duit sejabi, sedekah. Kita tengok orang pergi kali kita ni, yo tiada lebih, yo buat besar. Kita hari ada datuk ni buat apa buat besar. Dua beradik dah. Sekarang tu buat besar-besar ni aja. Pak T. Pak T tu banyak dah. Pelik Pak tengok bah siapa di ni. Hotel di Mekah tu, dia buka. Tepung aja. Lebih ya. Tepung kali 5 kok ya buku. Buat 5 kok dia jual dengan 5 kok. Lepas tu datuk ni nak buat nama ni. Esok turun ke sejarah, buat jabir sore. Tok laki jabir ya jabir. Siapa dia dapat sejarah, dia panggil arak mari. Dia bagi tepung. Dia faham weh. Kata sedekah pada tempat lebih, pahala dia pun lebih. Lepas tu kita tengok rezeki dia banyak dah. Wal madinati, dan sedekah di negeri Madinah, yakni negeri Nabi, dan pula Madinatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekat tu kamar dia kata wallahu a'lam. Pada tu dulu.